saya kepada Profesor Zaidi Ajazi. Nama saya ialah Nancy Ana Perempuan Daniel. Saya dari Koor 45. Tajuk sayanya ialah strategi positif membimbing tingkah laku kanak-kanak. Strategi positif membimbing tingkah laku kanak-kanak adalah suatu perkara yang berlainan namun saling berkaitan antara satu sama lain. Kanak-kanak adalah insan yang jujur dan tidak bijak menyembunyikan perasaannya. Sebab itulah kanak-kanak bersifat telus sehingga ia boleh menjadi saksi kejadian dalam prosiding mahkamah. Carl Rogers 1999 menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep diri yang positif, maka berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Seterusnya, strategi positif membimbing tingkah laku ini dibagi kepada 4. Yang pertamanya ialah tingkah laku dorongan naluri ingin tahu. Yang keduanya adalah tingkah laku murid cepat belajar. Yang ketiganya adalah tingkah laku murid pentas cerdas. Dan yang keempatnya adalah tingkah laku murid proaktif. Okey, maksud yang pertamanya adalah tingkah laku dorongan naluri ingin tahunya adalah naluri ingin tahu terdapat pada setiap individu. Pada peringkat awal, kanak-kanak akan bergerak menuju ke arah bungkusan yang terletak di atas meja. Seterusnya, dia akan mengoyakkan pembalut bungkusan tersebut untuk melihat barang yang terdapat di dalamnya. Perbuatan ini akan menyebabkan murid bertindak dengan cepat tanpa menerima arahan daripada guru. Tingkah laku seperti ini boleh menimbulkan situasi berbahaya terutamanya di dalam makmal. Okey, yang keduanya adalah tingkah laku murid cepat belajar. Okey, tingkah laku murid cepat belajar ini, murid-murid dalam kategori ini biasanya akan dapat memahami sesuatu konsep dengan cepat. Oleh itu, jika guru mengulangi menerangnya, murid yang cepat belajar ini akan merasa bosan dan tidak akan memberi tumpuan yang baik. Lantaran itu, mereka mula menimbulkan pelbagai jenis gangguan seperti mengusik rakan yang duduk di sebelah yang tentunya akan menjejaskan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiganya adalah tingkah laku murid pintar cerdas. Pelajar pintar cerdas mempunyai kebolehan atau potensi dalam aktiviti intelek seperti pemikiran abstrak, pemikiran logik, kemahiran lisan dan mempunyai daya reka cipta yang tinggi. Daya ingatan pelajar seperti ini adalah tinggi. Pelajar dalam golongan ini juga mempunyai bakat khas dalam matematik, sains, seni lukis, drama, penulisan, muzik dan hubungan manusia. Yang keakhirnya adalah yang keempatnya adalah tingkah laku murid proaktif. Murid-murid seperti ini sentiasa aktif dan bertindak dengan penuh semangat. Mereka jarang menunggu arahan untuk melakukan sesuatunya. Contohnya, selepas sahaja memerhati satu demonstrasi di dalam makmal, mereka akan ingin menjalankan uji kaji tersebut dengan serta-merta. Tingkah laku ini boleh menimbulkan masalah kerana tanpa arahan yang jelas, kemalangan juga boleh berlaku. Teori-teori yang berkenaan dengan strategi positif membimbing tingkah laku kanak-kanak, bab ini yang pertamanya adalah Jean Piaget. Aspek perkembangan kognitif ialah aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan kognitif Jean Piaget ialah perkembangan yang dialami oleh otak dari aspek pemikiran manusia dan ia dapat dilihat melalui perubahan dalam tingkah laku dan percakapan. Piaget mendapati bahawa kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui 4 peringkat mengikut umur mereka. Piaget telah membagikan 4 peringkat ini sebagai peringkat deria motor 0 hingga 2 tahun, peringkat praoperasi 2 hingga 7 tahun, peringkat operasi konkret 7 hingga 12 tahun dan peringkat formal selepas 12 tahun. Manakala teori pembelajaran kognitif ialah proses kognitif yang menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Proses pembelajaran hanya boleh berlaku apabila murid
mempunyai cukup pengalaman yang berkaitan untuk mempelajari pengalaman baru di samping mempunyai motif serta rela mengambil inisiatif diri sendiri untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Dalam teori pembelajaran kognitif, terkandung uraian 5 pandangannya yang asas iaitu skema, adaptasi, keseimbangan, asimilasi dan akomodasi yang berkaitan rapat dengan pembelajaran kognitif seseorang individu. Okey, teori seterusnya adalah teori perkembangan Bandura. Bandura percaya bahawa manusia belajar daripada pemerhatian dan peniruan pengakuan orang lain. Pemerhatian model penting dalam pembelajaran. Peneguhan dalam pemodelan dapat mendorong pembelajaran. Dalam uji kaji Ana Patung Bobo jelas menggambarkan bahawa kanak-kanak adalah insan yang suka meniru. Jika kanak-kanak sering melihat tingkah laku agresif, kemungkinan besar kanak-kanak itu juga agresif. Begitu juga sebaliknya. Dalam uji kaji tersebut, kanak-kanak yang melihat seorang dewasa memukul anak patung tersebut akan memukul 2 kali ganda kuat dan kasar daripada model tersebut. Sebaliknya, kanak-kanak yang tidak mempunyai model hanya berdiam diri saja tanpa mengapa-apakan patung tersebut. Jelaslah bahawa guru dan orang dewasa harus menjadi contoh yang baik dalam mengacu tingkah laku positif kanak-kanak. Jika ibu bapa seorang yang santun dan berbudi bahasa, maka anak mereka juga akan meniru kesantunan ibu bapanya. Saya juga buat pemerhatian ke atas jiran dan sepupu saya untuk membuktikan bahawa teori Bandura ini adalah benar. Jiran saya mempunyai ibu yang sangat garang, suka menjerit, mencari kesalahan anak sendiri dan mengaburkan kata-kata tidak enak kepada anak-anaknya jika melakukan kesalahan. Kesannya, kesemua anaknya suka menjerit dan menangis. Sebaliknya, sepupu saya yang mempunyai 5 orang anak sungguh sabar dengan kelakuan anaknya. Sepupu saya bercakap dengan nada yang rendah serta berbudi bahasa dengan anak-anaknya. Jika anaknya melakukan kesalahan, si ibu akan bercakap dengan nada yang tegas tetapi dengan bahasa yang santun. Anak-anaknya juga santun dan beradab serta menutup aurat meskipun masih kecil. Selain itu, faktor-faktor yang boleh mengalami kepada kanak-kanak yang pertamanya adalah persekitaran. Sesetengah kanak-kanak sangat sensitif terhadap persekitaran seperti bunyi, bising, sejuk, panas dan lain-lain. Perubahan tingkah laku akan ditunjukkan terutamanya bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan teruk, autism dan lain-lain. Dalam faktor tekanan psikologi pula, individu yang mengalami masalah tingkah laku obsesif dan tingkah laku yang sudah menjadi tabiatnya akan berasa senang dengan tingkah laku tersebut. Mereka juga akan berasa tertekan apabila kebiasaan tingkah laku itu diganggu atau dihalang. Misalnya, faktor ketakutan dan fobia adalah ketakutan yang keterlaluan terhadap sesuatu. Fobia termasuk juga takut terhadap sesuatu yang berbahaya seperti ular atau ketinggian yang melebihi tahap bahaya sebenar perkara tersebut. Ketakutan ini boleh menyebabkan bahaya kepada individu tersebut seperti berlari melintas jalan raya kerana takutkan anjing. Selain itu, faktor peneguhan yang kurang sesuai juga bermaksud tingkah laku bermasalah adalah kalanya dikukuhkan secara tidak sengaja. Tindak balas semula jadi kita secara serta-merta terhadap tingkah laku terutama ada kalanya menjadikan tingkah laku itu lebih teruk. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang enggan makan ubat akan dipujuk serta dijanjikan dengan beberapa ganjaran oleh ibu dan bapanya. Oleh itu, kanak-kanak itu akan sengaja enggan makan ubat kerana mahukan perhatian daripada ibu bapanya. Selain itu juga,
Faktor jangkitan tingkah laku ada kalanya ibu bapa atau guru menjadi lebih dengan tingkah laku kanak-kanak dan membiarkannya berkelakuan sedemikian dengan anggapan bahawa tingkah laku itu akan hilang dengan sendirinya. Jangkaan terhadap tingkah laku kanak-kanak tersebut adalah rendah daripada yang sepatutnya. Sebenarnya mereka ini terperangkap dengan anggapan bahawa itulah sikap kanak-kanak tersebut dan tidak boleh diubah lagi. Okey, setakat ini itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.